Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton dan subscriber yang dikasihi. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang permohonan iSINA kategori 2. Aku harap penerangan aku ini jelas ya kepada semua. Dan jangan skip video yang aku sediakan ini, tonton sampai habis, di mana dia akan memberi manfaat kepada anda semua. And then pada masa yang sama, jangan just baca tajuk sahaja and then terus pergi komen. Sebenarnya aku tak suka perkara itu berlaku, di mana anda semua kena beri perhatian tentang permohonan kategori 2 ini agar tidak melakukan kesilapan yang kecil ataupun besar dalam membuat permohonan pada kali ini. Jom kita mulakan. Okey, untuk permohonan kategori 2 ini, dia tidak menyaratkan berapa gaji anda, dia menyaratkan berapa pengurangan gaji anda yang telah dipotong semenjak bulan Mac ya, Kriteria yang penting adalah ahli yang belum mencapai umur 55 tahun yang mengalami pengurangan pendapatan sebanyak 30% dan ke atas jumlah gaji, allowance dan allowance kerja lebih masa sejak 1 Mac 2020. Slip gaji yang harus disediakan ada slip gaji yang sebelum atau selepas pengurangan. Contoh kalau sebelum pengurangan tu, contoh pada bulan 1, bulan 2 masih belum berlaku pengurangan, dan bulan 4, bulan 5 dah berlaku pengurangan, itu perlu disediakan lah. And then seterusnya adalah notis pemberhentian ataupun pemotongan allowance ataupun tuntutan kerja lebih masa. Sebelum ni ada tuntutan kerja, ada kerja lebih masa, sekarang dah tak ada pengurangan. Itu harus disediakan untuk lampiran. Penyata gaji yang anda gunakan untuk lampiran permohonan iSINA kategori 2 ini pastikan yang dikeluarkan oleh majikan anda dan rasmi ya. Saya harap macam tu, jangan sesekali buat slip gaji sendiri ataupun buat slip gaji yang tidak rasmi. Saya risau akan kantoi, and then pada masa yang sama ada akta yang mengatakan menggunakan dokumen tidak rasmi akan menyebabkan anda berlaku kegagalan dalam permohonan iSINA tersebut. Itu saya harap anda tak buat perkara itu, dan jangan sesekali buat, takut kantoi, dan anda terpaksa membuat rayuan ataupun apa-apa tindakan yang akan diambil oleh kerajaan lah. Pastikan slip gaji yang anda guna adalah slip gaji yang betul ya. Itu yang pertama dan kaedah yang pertama ya. Yang kedua, menggunakan kaedah pengesahan surat pengesahan ya. Okey, surat pengesahan ni lagi senang, saya rasa yang lagi mudah lah. Okey, anda hanya perlu buat surat tersebut, dan pada masa yang sama anda minta, rasanya anda boleh buat sendiri ataupun suruh kerani ataupun bahagian sumber manusia dekat tempat kerja anda untuk buat surat pengesahan tersebut. And then pada masa sama pastikan surat itu dicop dan sign oleh majikan anda. And then pastikan semua benda yang contohnya pemotongan gaji pokok, pemotongan allowance, whatever semua dimasukkan sekali atau ditulis dekat dalam surat tersebut. Anda boleh buat sendiri surat tersebut, dan jangan sesekali mereka apa-apa yang ataupun memasukkan apa-apa maklumat yang tidak betul ya. Pastikan kalau gaji dipotong sebanyak 30%, anda letak gaji dipotong sebanyak 30%. Kalau allowance dipotong atau allowance tak ada ataupun tuntutan kerja lebih masa tak ada, anda letak dalam surat pengesahan tersebut. Itu memudahkan lagi anda untuk nanti untuk kemaskini data anda dekat dalam portal iSINA KWSP. Pastikan surat pengesahan itu dicop dan disign oleh majikan anda untuk memudahkan urusan anda semasa mengemaskini ataupun membuat permohonan baru untuk iSINA KWSP kategori 2 ya. Jangan masukkan maklumat-maklumat palsu, ini amat berbahaya sekali ya. Ada akta yang dekat situ,
kalau kita mengubah maklumat-maklumat atau memasukkan maklumat, anda akan didakwa. Pastikan anda jangan buat perkara tersebut, and then pada masa yang sama pastikan anda betul-betul teliti apa yang perlu dimasukkan ke dalam surat pengesahan tu, seperti macam OT telah dipotong, seperti macam gaji pokok telah dipotong sebanyak 30%. Dengarlah cakap aku ni, aku nak tolong kamu semua untuk memudahkan urusan kamu semua. Dengarlah cakap aku ni, aku harap korang jangan buat perkara-perkara yang tak sepatutnya bagi menggagalkan permohonan anda dalam permohonan ICNA kategori 2 ini. Last daripada aku harap video ini dapat beri manfaat. Video yang ringkas ini akan jadi panduan pada kamu semua, okey. Untuk memohon kategori 2, ICNA kategori 2 untuk video ini, sebab tak lama lagi anda akan membuat permohonan. Ini adalah episod terakhir ataupun hari-hari terakhir. Tak lama lagi dah nak kemas kini bagi status dalam proses dan permohonan baru. Okey, untuk makluman semua, dalam kategori 2 ni ada dua perkara, dua situasi yang berlaku. Yang pertama, mereka yang telah memohon ICNA kategori 1 dan status proses. Status proses maksudnya anda memang berada di dalam kategori 2. Kategori 2, okey, senang saja, anda just masuk login balik seperti mana anda buat dalam kategori 1. Ada tempat yang ataupun button untuk kemas kini tu, anda masukkan semua dokumen-dokumen, surat-surat sokongan yang anda telah buat tadi dan upload dan kemas kini data-data tersebut. Dan untuk yang kedua ataupun situasi yang kedua, yang tak pernah memohon ICNA kategori 2, anda login dalam website rasmi KWSP, ICNA kwsp.gov.my, and then dekat sana ada tempat ataupun button untuk permohonan baru. Anda masukkan semua data anda dekat situ, and then pada masa yang sama anda upload semua dokumen-dokumen sokongan yang telah anda sediakan tadi. Okey, itu yang paling terbaik dan cun sekali yang anda perlu buat. And then pada masa yang sama, pastikan semua dokumen-dokumen itu lengkap dan juga senang dibaca dan senang dikendalikan oleh pegawai-pegawai KWSP nanti. Okey, untuk yang tidak ada dokumen, yang betul-betul tidak ada dokumen, ada option lain yang tak ada dokumen. Okey, anda boleh pergi ke KWSP ataupun menelefon nombor hotline KWSP, and then anda membuat temu janji dengan pegawai-pegawai KWSP, buat pembincangan dekat sana, pembincangan yang terbaik agar permohonan anda lulus dan permohonan anda akan boleh survival lah untuk COVID-19 ni. Okey, itu saja yang aku dapat rangkumkan pada hari ini. Aku ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar, kepada semua yang melihat video ini. And then pada sama, aku harap korang semua like, share dan subscribe kepada orang lain. And then pada masa yang sama, aku doakan korang lulus KWSP dalam kategori 2. Assalamualaikum.